Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua, salam sejahtera. So, apa khabar semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sihat walafiat saja. Okay. So, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi pada hari ini saya terpanggil untuk buat sedikit perkongsian cara kekal positif dengan mencari ketenangan. Ya, maknanya bagaimana untuk kita positif dengan mencari ketenangan. Okay, baik. So, untuk mencari ketenangan ni kita hanya perlu kepada dua perkara saja, tuan-tuan dan puan, ya. Pertama, keyakinan kepada Tuhan, dan yang kedua adalah keikhlasan. So, saya akan huraikan satu persatu bagaimana untuk kita kekal positif dengan cara kita tenang, yakni kita mencari ketenangan. Pertama, keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita beberapa ujian, dan juga ujian itu merupakan satu cara tuition, kelas tambahan kepada kita semua. So, maknanya bila datangnya ujian kepada kita, kita kena yakin bahawa itu merupakan sesuatu yang datang daripada Tuhan. Itu merupakan sesuatu ujian daripada Tuhan untuk bentuk kita bagaimana untuk kita menjadi orang yang lebih cemerlang pada masa-masa akan datang. Sebelum itu kita raikan semua yang datang, ya, Aman Azhari, Musliha, Evan Desta, Abu Uwais, Muhammad Suhaimi, Bagio Seman. I love how you motivate people, babe. Stay healthy, babe. Thank you, Aman Zahari. I will. Okay, sebab ini merupakan cara kita untuk kita bagi sedikit perkongsian, dan perkongsian ini merupakan satu perkongsian yang boleh menyebabkan saya sendiri secara peribadinya berubah ke arah yang lebih baik lah. Dan dengan cara yang seperti ini kita mampu bawa orang ramai supaya kita sama-sama jadi orang yang lebih positif. So, kita punya, terima kasih semua, hai. So, kita punya tajuk pada hari ini adalah bagaimana untuk kita kekal dengan mencari ketenangan. So, bagaimana untuk kita cari ketenangan? Ketenangan akan datang dengan dua perkara. Pertama, keyakinan kita kepada Tuhan, dan yang kedua, keikhlasan. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu kita lakukan adalah yakin kepada Tuhan. Bila kita, contohlah, kita jawab peperiksaan dan jawapan kita itu salah. Sebenarnya siapa yang salah? Jawapan salah ke soalan salah? Tentunya jawapan yang salah, kan? Sebab itu bila Tuhan bagi kita dugaan dan kita gagal untuk menjalani dugaan itu dengan baik, siapa yang salah? Kita salah ke dugaan yang salah? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah orang kata berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sebelum ini satu formula yang mana peristiwa tambah dengan respon sama dengan hasil kehidupan. Suatu peristiwa yang datang kepada kita, bila ditambah dengan respon yang positif, maka hasil kehidupan akan lebih positif. Assalamualaikum, selamat petang juga. Ya, terima kasih Musliha. Okey, baik. Emi Rosliza, terima kasih. Emi Rosliza, Epi, terima kasih. Dayam Huzaimat, terima kasih. Hari ini kita cuba untuk kongsi-kongsi santai lah, kan? Baik. Maknanya di sini, bila keyakinan kita penuh dengan Tuhan, kita akan anggap bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan kita merupakan satu ujian daripada Tuhan. Dan Tuhan datangkan dugaan itu adalah untuk didik kita supaya kita jadi lebih berguna, lebih, orang kata, kuat pada masa akan datang. Ada orang diuji dengan kegagalan, ada orang diuji dengan masalah kehidupan, ada orang diuji dengan masalah keuangan. Maknanya di sini, bila kita diuji dengan perkara-perkara tersebut, sebenarnya Tuhan mau bagi kita satu kelas tambahan supaya kita jadi lebih kuat. Keluar daripada kelas tambahan yang Tuhan bagi tersebut, kita keluar daripada kelas tambahan tersebut, kita akan jadi lebih kuat. Ya, baik. Okey, alhamdulillah, keep positif. Terima kasih Panan, keep it up, friend. Terima kasih Emi Rosliza. Baik, jadi itu keyakinan kepada Tuhan. Maknanya kita kena yakin 100%. Apapun dugaan yang berlaku dalam kehidupan kita, bila kita yakin, maknanya kita akan tenang. Tenang sebab kenapa? Apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan tuan-tuan dan puan, merupakan dugaan daripada Tuhan. Dan Tuhan datangkan dugaan itu bukan sahaja. Kita dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah. Kita dilahirkan daripada, orang kata, keluarga yang berpecah belah. Kita diuji dengan masalah keuangan. Semua itu merupakan dugaan daripada Tuhan untuk ajar kita supaya kita lebih kuat pada masa akan datang. Yang keduanya, untuk kita jadi lebih kekal positif dengan mencari ketenangan, yang keduanya adalah keikhlasan. Baik.
bila kita mengatakan sesuatu kepada manusia yang kita ikhlas, maknanya kita tidak ikhlas. Ya, minta maaf saya sebut tuan-tuan dan puan ya. Maknanya sini bila kita cakap sesuatu kepada makhluk yang kita ni ikhlas, maknanya kita tidak ikhlas. Jadi sebab itu orang kata tangan kanan memberi, macam mana tu dia kata, macam mana tu, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, lebih kurang begitulah, lebih kurang. Baik, jadi maknanya di sini adalah kita ikhlas dalam melakukan apa yang kita lakukan. Sebab orang yang cemerlang adalah mereka yang memahami orang, menyayangi orang, menghargai orang, memberi kepada orang. Tetapi orang yang tidak cemerlang adalah mereka yang ingin difahami, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dikasihi, ingin dihormati, macam-macam, semuanya ingin di. Jadi orang seperti ini adalah mereka yang ada sedikit masalah yang perlu mereka berubah ke arah yang lebih baiklah. So itu tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, maknanya kita kena ikhlas dalam melakukan setiap perkara yang apa kita lakukan. Keikhlasan kita itu akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan, satu masa kelak dalam satu tempo, sama ada dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Terima kasih kepada Sugi Hadi, Hafizah Junior dan juga Rashmat. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, saya buat live ini sekejap sahaja tuan-tuan dan puan ya. Sekejap saya berkongsi sebab saya rasa sudah cukup lama kita tidak berkumandang ya. Sudah cukup lama kita tidak buat live sebab kesibukan di sekolah dan sebagainya. Jadi pada hari ini saya cuba untuk berkongsi sedikit tips bagaimana cara kekal positif dengan mencari ketenangan. So firstly is kita kena tahu macam mana untuk kita mencari ketenangan. So ketenangan tidak akan berlaku tanpa kehadiran dua poin ini. Yang pertama adalah keyakinan kepada Tuhan dan yang kedua adalah keikhlasan. So yang pertama, keyakinan kepada Tuhan adalah, saya ulang sekali lagi ya, keyakinan kepada Tuhan adalah bila kita yakin setiap perkara itu datang daripada Tuhan, maka kita akan tenang. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Tuhan datangkan suatu perkara dalam kehidupan kita bukan sia-sia. Ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjuk kepada kita semua di hujung sana. So itu satu formula yang pernah saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini. Peristiwa tambah dengan respon akan menghasilkan kehidupan. Bila sesuatu peristiwa yang datang dalam kehidupan kita, kita akan melihat dan respon kita sama ada positif ataupun negatif. Bila negatif, maka hasil kehidupan akan negatif. Tetapi bila positif, kita yakin Tuhan bagi masalah tersebut, dugaan tersebut adalah semata-mata untuk beri kita kekuatan, beri kita, orang kata, supaya kita belajar sesuatu daripada masa tersebut, insya-Allah hasil kehidupannya akan lebih positif. So yang kedua adalah keikhlasan. Keikhlasan yang mana apa yang kita lakukan di dunia ini kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu keyakinan akan menghasilkan keikhlasan. Keikhlasan pula akan menghasilkan ketenangan. Bila kita mengamalkan dua benda ini, maka kehidupan kita akan terus dan terus kekal positif. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kehidupan manusia tidak ada istilah masalah. Yang ada hanyalah dugaan, dan dugaan itu sebenarnya mengajar kita apa itu erti kehidupan. Saya juga mungkin ada dugaan yang tersendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana juga mungkin ada dugaan yang tersendiri. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah apapun dugaan yang berlaku, pertama kita kena yakin bahawa semua itu datang daripada Maha Pencipta, dan Maha Pencipta datangkan dugaan itu kepada kita kerana untuk memberikan kita satu kelas tambahan supaya kita belajar sesuatu dan menjadi lebih baik pada masa akan datang. Yang kedua, untuk kekal positif, ini 3 kali saya sebut. Yang kedua, untuk kita kekal positif adalah dengan mencari keikhlasan. Bagaimana untuk kita ikhlas? Kita redha dengan apa yang berlaku, kita ikhlaskan apa yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan cuba elakkan untuk kita menyatakan keikhlasan tersebut kepada makhluk. Tetapi kita menyatakan keikhlasan itu melalui perbuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara macam mana? Beribadah kepada Tuhan, jumpa dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, bersedekah, beri orang sedekah, beri sedikit apa yang kita ada kepada orang lain, senangkan hati mak bapak kita. InsyaAllah bila kita melakukan perkara-perkara seperti ini, kita akan kekal positif dan terus positif. Apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kita yakin semua datang daripada Tuhan.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang saya beri pada hari ini akan mampu memberikan impak yang lebih positif kepada diri saya khususnya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini akan lebih cemerlang dunia dan juga akhirat. Salam asar, salam perpaduan. Semoga kita bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Terima kasih kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan kita sebar-sebarkan ilmu ini. Mudah-mudahan kita juga akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. I love you all. Keep strong, stay safe, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.